أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan inayah daripada Allah. Bersama kita pada malam 22 Rejab 1443 Hijrah ini, bersama kita sekali lagi berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk terus bermunajat
dan juga memohon serta beriktikaf dan juga mendapatkan pengisian untuk jiwa kita dalam kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan abwabul maut wa adzabil qabr, berkaitan dengan perkara-perkara kematian dan azab kubur, daripada petikan kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan berkenaan dengan hal-hal kematian dan perkara-perkara hari akhirat. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat Allah Subhanahu wa taala, pada pembacaan yang lepas kita sudah membacakan beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum hakam, terutama sekali hukum membaca Al-Quran dan juga mendoakan keampunan kepada jenazah atau orang yang telah meninggal dunia. Maka perkara itu adalah dibolehkan dan diharuskan mengikut pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya. Jadi segala-gala apa yang kita lakukan, pertama sekali untuk kebaikan diri kita sendiri, dan sekiranya ada kebaikan dan sudah pasti doa kita kepada ibu dan ayah kita, anak-anak kita, adalah doa yang sampai kepada jenazah tersebut, dan khilafnya pada yang bukan dikategorikan sebagai nasab kita, atau ada khilaflah sampai atau tidak sampai, tapi segala-galanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana yang terbaik adalah dalam kita beramal dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menyambung bab yudfinul abdu fil ardi allati khuliqa minha. Bab ditanamkan seseorang hamba itu di bumi yang diciptakan olehnya, diciptakan daripadanya. Baik. Abu Isa At-Tirmidzi an Matar bin Ukamis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada Allahu li'abdin ay yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatun aw qala bihi hajah. Yang bermaksud daripada Abu Isa At-Tirmidzi daripada Matar bin Ukamis berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba itu mati atau meninggal dunia di sesuatu tempat, ja'ala lahu ilaiha hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebab untuk dia pergi ke tempat tersebut dengan hajat-hajat yang tertentu. Jadikan ada sebab untuk dia pergi ke sana, untuk dia menunaikan hajat dan keperluannya. Baik, begitu juga dalam hadis yang maksud yang hampir sama. Wa an Abi Izzah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada Allahu li'abdin ay yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatun aw qala biha hajah. Ya, maksud yang sama juga, cuma yang tadi itu pertama adalah diriwayatkan dalam kategori hadis mursal, ya, iaitu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan dikuatkan dengan riwayat yang kedua yang dikategorikan daripada hadis sahih, yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Baik, jadi maksud hadis ini tuan-tuan puan-puan Subhanahu wa taala adalah berkenaan dengan kalaulah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, nanti kita akan tengok dalam bab yang seterusnya tentang penentuan ajal dan juga rezeki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala selepas penciptaannya, ya. Jadi dalam bab ini, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, kita pun tahu bahawa apabila kita dicipta, tuan-tuan puan-puan Subhanahu wa taala, segala rezeki kita, jodoh kita, mati kita dan hidup kita, sama ada bahagia ataupun celaka, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini secara khususnya ditentukan, idza qadallahu li'abdin ay yamuta bi ardin, kalau Allah dah tetapkan seseorang itu akan mati di tempat yang tertentu, maka ja'ala lahu ilaiha hajah,
maka Allah akan tentukan, dia akan jadi sebab untuk dia sampai ke tempat tu, dan kemudian dia akan meninggalkan situ. Apa contohnya tuan-tuan? Baik, contohnya kalau kita ni orang yang mastautin di Shah Alam, yang tinggal di Shah Alam, mungkin dari lahir pun kita kat Shah Alam, anak-anak kita pun kat Shah Alam semuanya, kan? Tengok-tengok anak kita ditawarkan pengajian, kan, masuk universiti, mungkin dapat di Perak, mungkin dapat di Kelantan, atau mungkin ada di luar negara, kan? Kalau bukan anak kita pun anak orang lain lah. Nanti kalau anak kita takut pula nak cerita pasal mati ni, kan? Kan? Okey, bila dah ditentukan, contoh dia ni ayah ni memang dah duduk lama Shah Alam, anak dia pun lahir Shah Alam, belajar sekolah kat Shah Alam, sekolah menengah pun kat Shah Alam, tiba dapat tawaran sambung belajar di negeri Kedah contohnya, dan ditakdirkan bila dah belajar setahun 2 tahun dia meninggal dunia kat sana. Apa hajatnya tadi? Hajatnya dia nak pergi belajar. Jadi sebab untuk dia pergi belajar tu, padahal selama-lamanya duduk kat Shah Alam, tak pernah keluar dari Shah Alam pun. Kan dia dapat tawaran belajar ke luar negeri, mungkin saya bagi contoh di Kedah tadi, belajar, tiba kat sana tu dia meninggal dunia. Atau bukan sebab belajar pun, apa hajatnya? Dia berkahwin. Kan, contoh anak perempuan kita atau anak lelaki sebagai contoh, kan, dia duduk Shah Alam dah lama dah, tiba berjumpa jodoh orang Pahang, kan, pergilah kahwin orang Pahang, dan juga tinggal dekat sana, meninggal dekat sana. Ada hajatnya apa tadi? Sebabnya dia berkahwin. Atau mungkin dia dibesarkan di Shah Alam, kerja belajar kat Shah Alam, dapat tawaran bekerja. Tawaran kerja kat mana? Dekat Sarawak sana. Kan tak pernah keluar Shah Alam, dia terus dapat kerja kat Sarawak. Pergilah Sarawak, kerja, tengok dia meninggalnya di Sarawak. Ini sebagai contoh lah untuk memahamkan hadis ini apa maksudnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, idza qadallahu li'abdin ayyamuta bi ardin, kalau Allah mengkehendaki sesuatu untuk meninggal di tempat tersebut, ja'ala lahu ilaiha hajah, maka Allah akan menjadikan sebabnya untuk dia ke sana itu hajatnya, mungkin belajar, mungkin kahwin, atau mungkin bercuti. Kan minggu depan tuan-tuan dah start cuti sekolah 3 minggu. Barulah lepas tu anak-anak kita akan beralih ke fasa yang seterusnya. Kalau hari ni dia tahun 6, bulan depan dia akan naik tingkatan 1. Kan? Kalau hari ni dia tadika 6 tahun, bulan depan dia baru naik darjah 1. Kan begitulah proses pembelajaran dan sistem pendidikan kita yang terkini itulah. Kan? Jadi minggu depan cuti 3 minggu. Kan? Jadi mungkin hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni tiba-tiba pergi bercuti ke mana? Ke tempat yang nak pergi bercuti itulah. Kan, ke Johor tu contohnya. Bercuti, asbabnya adalah berlakunya kematian di sana, meninggallah dia di sana. Itu semua bukan kita yang tentukan. Kita niat kita apa tadi tuan? Kita bukan aku pergi aku nak mati kat sana ni, tak. Kan, kita niat kita tadi nak belajar, mungkin nak berkahwin, kita nak bercuti, tapi Allah dah jadikan asbabnya itu, seseorang itu akan meninggal di sana. Kalau tak ada hajat pun, maknanya kita duduk sini mana-mana, duduk sini saja tak ke mana-mana, meninggalnya di sinilah, di Shah Alam lah, dikebumikan pun di tanah perkuburan Hussein 21, kalau kita betul-betul meninggal di Shah Alam. Begitulah dari segi pengurusan dan ajal ketentuannya itu. Baik. Warawat Tirmidzi Al-Hakim Abu Abdullah fi Nawadir Usul, dalam kitab Nawadir Usul diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Al-Hakim. Ini Imam Tirmidzi lain, Imam Tirmidzi Al-Hakim. An Abi Hurairah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah meriwayatkan, kami keluar bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatufu bi ba'di nawahi al-Madinah. Kami berjalanlah di sekitar bumi Madinah. Bersesialah Nabi dengan sahabat-sahabat ni pergi berjalan di kawasan bumi Madinah tersebut. Wa idza biqabrin yuhfar. Dan dalam kami bersesial berjalan tu, kami melalui satu tempat perkuburan di mana kubur itu sedang digali. Tanah tu sedang digali untuk dikebumikan seorang hamba Allah ini. Faqbilu hatta waqafa alaihi, dan kami pun menghampirilah, bergerak ke tempat penggali kubur yang digali tersebut dan berhenti di situ.
Faqal liman hadha. Maka Nabi SAW bertanya, liman hadha, kubur ini untuk siapa? Kan? Maka berkatalah, menjawablah penggali kubur tersebut, qil li rajulin minal habsyah. Ya, kubur ini digali untuk seorang lelaki yang datang dari Habsyah. Ya, ataupun kita boleh sebutkan juga Habsyah sebagai Ethiopia. Jadi Ethiopia ni kat mana tuan-tuan? Ya, kalau kita tengok peta, kalau bumi Saudi, bumi Madinah tu seberang Laut Merah, Mesir, bawah Mesir tu sikit ada negara kecil, ya, negara Ethiopia, Habsyah. Kan? Mana asal datangnya Bilal bin Rabah dari negara itulah, Habsyah, ya. Baik. Faqal, maka menjawablah Nabi SAW, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang lain disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, siqa min ardihi wa samaih hatta dufina fil ardi allati khuliqa minha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menyebutkan la ilaha illallah dan dibawakan lelaki ini ke sini. Kan? Min ardihi, di bumi dan juga langit. Ya, hatta dufina fil ardi allati khuliqa minha, sampailah dia sampai ke sini, iaitulah dikebumikan kembali, ditanam kembali fil ardi allati khuliqa minha, daripada tanah, daripada tempat yang diciptakan dia daripadanya. Nanti ada bab yang selepas ni berkaitan dengan bahawa kita ni tuan-tuan diciptakan daripada tanah itu dan akan kembali ke tanah yang sama. Itu yang agak cakap apa, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh nanti kita akan tengok secara lebih detail hadis yang nanti berkaitan. Contohnya tuan-tuan, kalaulah kita ini satu masa nanti kita akan dikebumikan di Seksyen 21 Shah Alam, kan, maksudnya orang-orang yang dikebumikan di Seksyen 21 itu, tanah dia tu apa, kita kan daripada tanah kan, badan kita ni, kan, mana badan kita itu adalah sebahagian punca tanah kejadian kita adalah daripada perkuburan ataupun tanah Shah Alam lah orang cakap. Dan akan balik kat situ balik. Ya, maksudnya beginilah keadaannya. Lelaki ini kan datang dari Habsyah. Ada sebablah datang ke bumi Madinah ni, mungkin nak berjumpa dengan Nabi, belajar, berniaga dan sebagainya, kan. Dan dia meninggalnya di Madinah, dikebumikan di Madinah. Dan Nabi pun rasa kagum, takjub, kan. Dan ta'ajub itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, kan. Bayangkan Habsyah tu ikutkan jauh tu, kan. Kalau kita naik ke Batam mungkin wallahu alam masih pun tak pernah pergi Habsyah daripada mana. So mungkin dah kalau naik ke Batam tu sejam 2 jam lah, apatah lagi kalau naik unta, kan. Perlu menyeberang Laut Merah tu, dari Habsyah Laut Merah nak sampai ke bumi Madinah, jauh, kan. Dia meninggalnya kat bumi Madinah dan dikebumikan di situ. Ya, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab Nawadirul Usul. Baik. Wa Ibnu Mas'ud an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, idza kana ajalul 'abdi bi ardin aw thabbathu al-hajah ilaiha hatta idza balagha aqsa atharahu qabadahu Allah fataqulu al-ardi yawm al-qiyamah rabbi hadza mastauda'tani, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa maksud tuan-tuan? Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana, apabila telah ditetapkan ajal kematian bagi seseorang hamba itu, bi ardin, di sesuatu tempat, au thabbathul haja ilaiha, dan akan disabatkan, ditetapkan hatinya, pendiriannya dengan hajat untuk ke sana. Kan, macam saya bagi contoh awal ni lah, dia nak pergi bercuti, nak pergi belajar, kahwin dan sebagainya lah, ada hajatnya untuk dia pergi ke sana tersebut. Hatta idza balagha aqsa atharahu, sampailah satu ketika betul dan memang tepat janji Allah, ya, akan dia meninggal dan dikebumikan di athar, dia di tempat tanah dia diciptakan.
kan, maka Allah cabut nyawanya, dan bumi tersebut, tempat yang dikebumikan ataupun tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah tadi berkata pada hari kiamat, wahai Tuhanku, hadza, inilah apa yang telah engkau janjikan dan apa yang kau telah tetapkan kepadaku. Tanah itu macam apa, mensabatkan, maksudnya dia meyakini ataupun dia mengakui keesaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha perkasa, bahawa daripada tanah itu engkau ciptakan manusia ini, aku ini diambil untuk diciptakan manusia ini, dan kemudian aku dikembalikan di tempat engkau ambil untuk aku diciptakan manusia tu. Kan, maksudnya tanah tu diambil, contoh kalau tanah tu dekat sini diambil, dijadikan manusia tu hidup bertahun-tahun, pergi ke sana pergi ke sini, sampai satu masa ada hajat yang ditentukan olehnya untuk disampai kembali ke tempat itu, di tanah itu, dan dikebumikan kembali di tanah yang diambil ciptaannya itu. Itulah yang kita sentiasa sebutkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, dari segi hakikatnya tuan-tuan, kita ini daripada Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat yang kedua, tanah yang samalah kita diciptakan, diambil, dan tanah yang sama jugalah kita akan dikembalikan, dikebumikan pada satu masa nanti, tuan-tuan puan-puan Subhanahu wa taala. Baik, faslun, huraiannya, qala ulama'una rahmatullahi alaihim, berkata ulama-ulama kami, faidatun hadzal bab tanbihun lil abdi. Faedahnya apa tuan-tuan? Maksudnya pengajaran yang kita ambil daripada hadis-hadis yang berkaitan ini tentang ke mana kita nak pergi, ke mana kita akan pergi. Maksudnya di sini pertama sekali at-tayaqquz lil maut. Untuk kita ni bersedia, sentiasa tayaqquz ni kalau kita sebut dengan perkataan yaqadhah, sentiasa berjaga-jaga, sentiasa segar, maksudnya tak boleh lalai, sentiasa bersedia, wal istidad lahu. Bersedia untuk apa tuan-tuan? Bersedia untuk mati. Kan, kadang-kadang kita ni betul-betul bersedia nak mati bila tuan-tuan? Bila kita nak solat. Kan, apa maksud saya? Maksud saya, bila kita nak solat, kita akan mandi, kita akan bersihkan badan, kita akan berwuduk, sebab kita akan solat. Memanglah kebetulan syarat sah solat itu memang kena berwuduk, kena bersihkan badan sebagainya, betul. Kan, tapi kalau kita pergi ke tempat lain, contoh kita nak pergi beriadah, pergi jogging kat taman, berbasikal, naik basikal, pergi kerja, pergi pasar, ke mana-mana pergi, maka kita seolah-olah rasa, oh aku pergi tempat-tempat ni aku tak mati kot. Kan, maka kita tidak, memanglah pakai itu sesuai, tapi antara sunnah yang terbaik adalah kita sepatutnya kita sentiasa dalam keadaan berwuduk, walaupun beriadah, walaupun pergi pasar, walaupun mana-mana pun bekerja, terutamanya sunnahnya biarlah kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Itu dari segi persediaan diri kita. Kan, jadi bihusni ta'ah wal khuruj 'anil mazlamah, bila kita tahu kita akan mati di mana-mana, maksudnya kita tak tahu tuan-tuan, kita tak boleh minta. Kan, mungkin kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah aku nak mati di atas katil, bagi contoh. Ya Allah aku nak mati ketika mana aku solat. Ya Allah aku nak mati ketika mana aku tidur. Ya Allah aku nak mati, kalau boleh biarlah anak-anak aku ada bersama-sama dengan aku, biar isteri dan suami aku ada sebelah aku. Kita boleh minta, kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya tak tahu apa yang akan berlaku di saat kematian. Kan, boleh jadi macam kita pun tahu, mungkin ada pengalaman bersama ahli keluarga, anak-anak ni semasa ayahnya sakit, semasa ayahnya nazak, kan, contoh kita pun pernah dengar kisah-kisah, balik berjumpa dengan ayahnya di kampung, kan, ayahnya pun gembira, gembira dalam arti kata jumpa anak-anak masa sihat, kan, dan anak-anak tu balik semula ke rumahnya, balik ke bandar lah, balik ke destinasi masing-masing. Bila dah balik, barulah ayahnya meninggal. Kan, maksudnya masa saat sakaratul maut, masa saat kematiannya itu, anak-anak tak dapat bersama-sama dengan ayahnya.
Walaupun dah ayah masa tu dah call lah, apa, mungkin maknya call, balik ayah dah sakit ni, tapi bila anak dah datang, ayahnya kembali sihat, ceria, apa, tak sakit pun. Kan, so bila dah tak sakit tu, anak-anak pun gembira lah, malah kita balik lah, ayah dah sihat ni, dah berpeluk-pelukan sebagainya. Tentu masa dah balik tu barulah ayahnya meninggal. Kan, mungkin kita nak kan, mungkin tanggapan ataupun hajat ibunya, oh ayahnya dah sakit ni, dah tenat ni, biarlah anak-anak datang, anak-anak ni boleh doakan, boleh apa, kematian ayah tu bersama-sama lah dengan anaknya ada kat sebelah. Tapi tak tengok, bila balik ayah yang sihat pula, sihat lagi, bila dah balik barulah meninggal. Itu benda tu mungkin kita boleh minta, kita nak benda tu, tapi ketentuannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itulah sentiasa kita berada dalam apa? Bihusnil ta'ah, sentiasa berada dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukanlah ketaatan itu mesti berada di masjid, di surau sahaja, tidak. Sentiasa kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kematian itu boleh datang bila-bila masa. Begitu juga faedahnya supaya kita wal khuruj 'anil mazlamah, supaya kita ni keluar daripada bentuk-bentuk kezaliman. Jangan sesekali, sesaat ataupun sedetik ataupun bila-bila masa pun kita rasa nak buat zalim dengan manusia. Kan, kita nak menipu, kita nak berlaku khianat, kita nak pecah amanah, kita nak ambil rasuah, kita nak bagi rasuah. Jangan terfikir pun satu detik pun untuk kita berlaku zalim. Ya, apatah lagi kita mengambil hak orang lain yang sepatutnya hak tu untuk dirinya. Takut kematian kita itu di saat kita sedang melakukan kejahatan dan kezaliman tersebut. Na'udzubillah. Pasal tu kita sentiasa melakukan ketaatan dan jauhkan diri daripada melakukan kezaliman. Begitu juga faedah ini untuk kita fahamkan supaya waqada'ud dain, sentiasa berusaha untuk menyelesaikan ataupun melangsaikan hutang piutang. Ya, kalau kita tak boleh nak bayar sekaligus hutang kawan-kawan kita, mintalah atau berusahalah untuk bayar secara ansuran. Kan, sebulan potonglah. Kalau kita mungkinlah kita hutang RM3,000, banyak sangat RM3,000, kalau nak bayar sedebuk kan, gaji kita pun RM3,000 je. Kan, takkan dapat gaji terus bayar, nanti nak makan apa. Tak apa, kita bayarlah RM10 sebulan. Yang penting bayar, ada bayar. Itu kalau hutang dengan orang. Ya, anak-anak kita tuan-tuan hutang belajar, mungkin ada pinjaman kerajaan negeri ke, pinjaman PTPTN ke, pinjaman MARA ke, atau mana pinjaman lah. Asal namanya pinjaman, kita dah sign kan, dengan pihak yang berkaitan, maka ia tetap menjadikan hutang yang wajib dibayar. Termasuklah dengan hutang rumah, hutang kereta dan sebagainya. Kan, alhamdulillah dalam proses-proses terkini dah ada hutang-hutang yang dilindungi dengan takaful. Tuan-tuan kena perincikan tu. Kalau kita buat pinjaman kereta, pinjaman rumah terutamanya, yang maksudnya hutang jangka masa panjang, kan 60 tahun, 50 tahun dan sebagainya, tu rumah dan sebagainya kan. Jadi kena tengok detail. Alhamdulillah sebahagian hutang tersebut ada perlindungan takaful. Apa antara termnya? Kalaulah sekiranya kita meninggal dalam keadaan kita masih lagi berhutang untuk membayar rumah dan kereta tersebut sebagai contoh, maka hutang itu tidak akan ditanggung oleh waris. Bukan kita tinggalkan hutang kat waris, maksudnya kita dah meninggal, lepas tu waris pula kena sambung bayar. Kalau waris tu bekerja okey lagi. Ni kalau kita bekerja, isteri kita suri rumah tak bekerja, dia pula kena bayar, nak bayar dengan apa? Kena tanggung hutang pula. Tapi dalam term yang tertentu, bila dilindungi takaful, bila kita meninggal dunia, maka takaful lah akan mencukupkan bayaran tersebut. So tidak lagi tertanggung kepada waris. So benda-benda ni tuan-tuan boleh rujuklah, ya, semasa nak buat pinjaman dan sebagainya, tengok ada tak term-term tu, dan tahu setakat mana. Kadang-kadang mungkin dia tak cover sepenuhnya. Mungkin bukan semua baki bayar, mungkin separuh atau beberapa persen. Adalah dia punya detail-detailnya tu. Tapi yang penting tuan-tuan, selagi mana kita boleh untuk menyelesaikan hutang,
selesaikanlah, jangan sampai menyusahkan waris. Nak cakap macam itulah. Kan, hutang kita bukan waris nak selesaikan. Walaupun betul semasa solat jenazah, sebelum perkebumian, waris akan cakap kalau ada apa-apa hutang boleh rujuk kepada kami ahli keluarga untuk selesaikan hutang. Kan, bagi ingatkan, tak ada orang tuntut setakat ni tak dengar lah, oh saya ada hutang, kan, tak ada lah. Lepas tu kan, the message datang rumah dan sebagainya, oh ayah kamu dia ada hutang banyak ni. Ish, kesian orang tu dah lah ni kan. Kita pula tak bagi tahu bahawa kita ada hutang banyak ni. Lalu mereka lah yang kena menanggung. Pertama mereka kena menanggung. Selagi mana hutang tu tak selesai, yang atas nama kita dah belajar dalam bab-bab sebelum ni, roh kita akan tergantung, kan, tak naik ke langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab hutang ni jangan main-main. Baik, dan begitu jugalah bila kita mempelajari dan memahami hadis-hadis berkaitan ini, wa ityanul wasiyah bimalihi aw alaihi fil hadir. Semasa kita hidup inilah ya kena sampaikan ataupun adakan wasiat kepada waris-waris kita. Macam saya kata lah, berapa hutang yang kita ada, apa harta yang kita ada, kan, rumah berapa banyak, duit ada kat berapa akaun mana. Dalam bab-bab ni kita tak boleh nak berrahsia dengan ahli waris. Kalau kita tak nak ahli waris kita tahu pun, sekurang-kurangnya kita melantik pihak ketiga. Apa maksud pihak ketiga tu kan? Pihak ketiga ni maksudnya kita lantik peguam, ataupun sekarang ada badan-badan pemegang wasiat. Kan, mungkin kita tak nak tunjuk dekat isteri kita, kita bagi pemegang wasiat ini. Kan, saya ada harta banyak ni, nanti kalau saya meninggal minta tolong uruskan harta saya ni. Kan, adalah bayaran-bayaran tertentu tu. So bila kita meninggal, so anak-anak kita, isteri kita dalam keadaannya, maka harta peninggalan kita itu akan diuruskan oleh pemegang wasiat ini. Berapa faraidnya, macam mana dibahagi-bahagikan dan sebagainya. Itu atas apa perjanjian kita bersama dengan pemegang wasiat tersebut. Kadang-kadang bukan apa tuan-tuan, ini isu mungkin sebahagian keluarga ada sensitifnya. Apa maksud saya? Bagi contohlah, kita ada 5 orang anak, kan, dan dalam bab anak ni pula kita tak boleh nak cakap sama ratakan kasih sayang tu, tak boleh. Mungkin kita akan lebih sikit lah contoh kepada anak yang kedua, kan, berbanding anak yang ketiga. Dan kita pun adalah cakap dekat anak nombor 2 ni, ayah ada harta ni, nanti kalau ayah meninggal, kau bagilah harta ni kat sini. Kita cakap dengan anak yang nombor 2 tu. Anak yang lain tak dengar. Kan, kita pun meninggal. Bila kita meninggal, anak yang kedua ni dia niat yang baik lah. Dia sampaikanlah apa yang telah diberitahu oleh ayahnya tadi. Okay, sebelum ayah meninggal, ayah ada pesan kat saya. Ayah cakap harta ni bagi kat ni. Tapi syaitan ni berada di mana-mana tuan-tuan, kan. So adik-beradik lain ni pun tak puas hati. Bila masa ayah kau cakap kat kau, tak beritahu, ayah tak beritahu kat kita orang pun. Kan, ada ayah beritahu, tak ada. Siapa saksi? Mana bukti? Dah jadi gaduh pula. Kan. Itu antara kekurangan dalam bab kalau kita direct menyampaikan pesanan itu kepada seorang anak. So kalau boleh, kalau kita ni masih hidup ni sebagai apatah lagi kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ketua keluarga, himpunkan semua anak-anak kita. Kan, kalau tak boleh secara bersemuka, sekarang buat online meeting. Kan, himpunkan semua, sebulan sekali ataupun setahun sekali, sampaikan wasiat. Okey, ayah ni dah tua, kamu pun dah besar-besar semua, dah ada pekerjaan. So ayah punya adalah harta banyak ni. Nanti kalau ayah meninggal, macam inilah, uruskanlah macam ni. Pesan, sampaikan wasiat tu. Kalau boleh semua adik-adik dengar. Semua ada, ahli-ahli waris tu ada semasa nasihat tu disampaikan. Kan, jangan ada terkecuali.
Itu antara kesan buruklah kalau kita hanya menyampaikan kepada seorang ahli waris sahaja, apatah lagi tanpa saksi. So ini cadangan yang terbaik. Pertama tadi kita lantik pemegang wasiat, pihak ketiga, mana yang bukan ahli waris, ataupun setiap masa, mungkin sebulan sekali, setahun sekali, kumpulkan, berikan maklumat tentang pembahagian. Mungkin ada nak bagi hibah ke, ataupun mungkin 1/3 daripada harta peninggalan nanti kita nak, ayah tu nak sedekahkan, bagikan kepada rumah anak yatim, kepada mak tahfiz, boleh. 1/3 daripada harta peninggalan diwasiatkan kepada penerima yang bukan ahli waris. Mungkin ayah ni ada bela anak angkat bukan ahli waris, so 1/3 daripada harta tersebut boleh dibagikan kepada anak angkat tersebut. Kan, jadi benda-benda ni perlulah kita belajar untuk kita memahami dari segi pengurusan harta sebelum mati dan juga selepas kematian, macam mana nak diuruskan supaya tidak menjadi fitnah kepada diri kita yang dah mati nanti, dan juga fitnah kepada ahli keluarga kita yang lain-lain. Kadang-kadang orang lain dengar, oh tengok bila dah mati habis anak dia berebut harta semua, kita tak nak macam tu. So biar kita lah sentiasa harmoni, sentiasa berbincang sama adik-beradik, sama ahli keluarga, supaya harta peninggalan tersebut tidak menjadi rebutan ataupun fitnah kepada kita selepas kematian kita, na'udzubillah. Baik. Sama juga tuan-tuan, kalau kita ni nak pergi bermusafir jauh, biasa orang suka bagi wasiat ni kalau nak pergi haji lah. Pergi haji ni dia punya feel tu lain sikit, pergi haji, pergi umrah kan. Tapi kalau dia pergi bercuti, jarang dia bagi wasiat. Tu saya cakap tadi, seolah-olah kalau pergi bercuti ni tak mati kot. Kan, kalau pergi haji, kalau pergi umrah ni baru rasa nak mati sikit. Kan, dia punya berjaga-jaga tu lain macam. Lepas tu kita kena sentiasa, kan, walaupun bercuti tu sifatnya berseronok, tapi benda-benda tu kita tahu ajal kita bila masa yang akan datang ni tuan-tuan. Baik. Kenapa Imam Qurtubi menyatakan fa innahu la yadri aina katabat maniyatahu min buqa'il ard, kerana kita tak tahu di manakah telah ditetapkan kematiannya, ajalnya, di mana-mana bumi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anshadu ba'dhum, berkata seorang penyair, masyainaha hatta katabat alaina wa man katabat alaihi hattan masyaha. Sesungguhnya kita ini berjalan-jalan, langkahan kaki kita ini akan ke sana, akan ke sini, kan? Dan setiap langkahan kita itu telah ditentukan ke manakah kita akan melangkah. Maksudnya kita dah tahu dah, kita ada usaha untuk pergi, tapi ketentuannya itu sudah ditentukan ke manakah kita akan pergi. Wa arzaqul lana mutafarriqat, dan rezeki yang Allah berikan kepada kita ini bertebaran di atas muka bumi. Kan, rezeki ini bukan bab makannya, maksudnya dalam segala bentuk rezeki itu ada di mana-mana, kita pun tak tahu. Rezeki kita bukan sahaja di Shah Alam, mungkin berada di tempat lain. Kan, faman lam ta'tihi minna ataha, kalaulah kita tidak ta'tiha, kalau kita tidak pergi ke tempat rezeki kita itu, rezeki itu akan datang kepada kita. Semua dalam bab jodoh, bab makan dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak order pun grab food, tiba-tiba ada orang gantung makanan depan rumah kita. Siapa yang order? Ada orang bagi makan, so makanlah kita. Kan, sama juga ada orang berusaha untuk berkahwin, bercinta dengan orang tu, bercinta dengan orang ni, kenal orang tu, kenal orang ni, lalas dalam 10 orang tak kahwin pun, lalas orang tu datang dekat dia, saya nak kahwin dengan awak boleh? Aku tak kenal kau tapi kau nak kahwin dengan aku, jomlah kita kahwin. Kan, jodoh dia datang kat dia. Kan, dia cari tak ada berjumpa, tak ada melekat pun, tu orang tu datang kat dia, itulah yang dia kahwin. Itu juga dalam bab rezeki tuan-tuan. Wa man katabat maniyatahu bi ardin falaisa yamutu fi ardin siwaha, dan sekiranya telah ditetapkan, ditentukan kematiannya itu di satu tempat, falaisa yamutu fi ardin siwaha, maka dia tidak akan meninggal dunia, dia tidak akan mati, dia tidak akan dikebumikan di tempat selain di tempat yang telah ditentukan itu. Itulah maksudnya qaddarallah ma syaa, ya, setiap ketentuan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka saya tutup dengan satu kisah tuan-tuan, satu atharul qadimah berlaku kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni kita tahu mukjizatnya sangat hebat, ya. Seorang lelaki berada di sebelah dia. Lelaki tu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna li hajatun bi ardil Hind." Aku ada hajat di satu tempat di negeri India. Kita pun tahu Nabi Sulaiman punya kerajaan berada di bumi Yaman, kan. Baik, aku nak pergi India ni, kan. Fa as'aluka an ta'muru rih ay yahmiluni ilaiha fi hadhihi sa'ah. Jadi aku minta jangan sebaik engkau wahai Nabi Sulaiman, engkau perintahkan angin untuk hantar aku ke sana. Dia bukan naik kapal terbang, tuan-tuan. Kata Nabi Sulaiman apa? Nabi Sulaiman boleh mengarahkan angin. Wahai angin, kau bawa lelaki ni pergi ke bumi India. Kan? Maka dia akan terbang lah. Tak tahu secara Zam-Zam ala Kazam ke, saya tak tahu, tuan-tuan. Tu zaman Nabi Sulaiman, tak ada pada zaman kita ni. Zaman kita ni kita terbang pun tak ada lagi. Tapi kapal terbang banyak lah. Kan? Tapi zaman Nabi Sulaiman, contoh lelaki duduk kat sini, wahai angin, kau terbangkan dia ke sana. Angin tu ikut perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik. Faradha Sulaiman ila malakil maut. Pada masa itu ada malaikat maut dekat situ. Kan? Fara'ahu yabtasim. Dia tengok malaikat maut ni tersenyum. Faqal mimma tabtasim. Nak azan dulu? Okey, azan dulu. Sikit lagi saya nak habiskan cerita ni, kita azan insya-Allah.
Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi berkenaan kisah Nabi Sulaiman tadi. Baik, seorang lelaki ni jumpa dengan Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, bawa aku ke negara India. Perintahkan angin untuk aku bawa ke sana. Maka pada ketika itu ada malaikat maut. Ini semua mukjizat para Nabi lah tuan-tuan. Para Nabi, kita tengok semua ni hadis-hadis berkaitan. Kalau kita tengok malaikat maut tuan-tuan, sudah pasti kita pun akan mungkin pengsan ke, mungkin mati dulu ke sebelum nak mati kan. Tapi Nabi-Nabi ni dia boleh berbicara dengan malaikat, termasuklah malaikat maut. Baik. Jadi Nabi Sulaiman tengok malaikat maut ni tersenyum. Kan? Maka malaikat kata, "Mimma tabtasim?" Kenapa kau tersenyum wahai malaikat? Kan? Qal ta'ajuban. Aku ta'ajub ni. Malaikat cakaplah kan. "Inni umirtu biqabdi ruhi hadzal rajul fi baqiyati hadhihi sa'bil hind." Kerana aku telah menerima arahan dan telah menerima perintah bahawa aku akan mencabut nyawa lelaki ini di bumi India. Kan? Wa ana arahu indak, tapi sekarang aku tengok dia kat sebelah kau pula. Kan? Sebab apa? Yaman dekat India jauh lah. Kan? Aku dapat tahu malaikat maut cakap aku nak cabut nyawa dia dekat India, bukan dekat sini, tapi orang ni ada dekat sini pula sekarang. Kan? Farwiya anna riha malatu fi tilka sa'il al-hind. Maka diriwayatkan, maka Nabi Sulaiman pun memerintahkan angin untuk menerbangkan lelaki ini ke bumi India, dan faqubida ruhihi biha, dan betul lah maka malaikat maut ini pun mencabut nyawanya di bumi India. Wallahu a'lam. Maksudnya tuan-tuan, kadang-kadang biasa kita dengar perbualan-perbualan orang kan. Kita cakap, baru je siang tadi aku borak dengan dia, mengeteh kat dia kat kedai mamak ni, kedai kopi kan. Tu malam ni dah meninggal. Kan? Biasa tak kita dengar perbualan tu? Kan? Atau baru je aku nampak dia kat sini. Dia pergi dekat highway tu, accident, meninggal. Kan? Sebagai contoh macam tu. Maksudnya kita tak tahu. Kan kita ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan fajaah, dalam keadaan yang tiba-tiba. Mungkin disebabkan tadi apa tuan-tuan, kemalangan kereta, kenderaan. Ada orang meninggal sebab naik basikal, bersukan pun ada juga. Kan? Ada orang meninggal banyak sebab. Kan? Semua itu dah dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang yang sakit dah lama terlantar 10 tahun, 5 tahun terlantar kat katil, tak boleh meninggal lagi pun. Tapi anak yang menjaga yang sihat tu tak meninggal dulu pada ayahnya yang dia jaga tu, pun berlaku juga. So benda ni adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang boleh memilih untuk mati bila dan mati di mana. Cuma apa yang kita boleh pilih tuan-tuan, kita boleh pilih untuk melakukan amalan-amalan terbaik, amal-amal soleh, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Itu yang kita boleh pilih. Bila berarti kata apa, kita mampu untuk buat. Kita bagi contoh kejap lagi, kita nak solat isyak, kita datang ke surau, solat berjemaah, kita solat isyak sama-sama. Nanti lepas solat isyak kita ngaji, baca Quran, sebelum tidur. Besok kita nak buat apa, semua itu kita boleh pilih. Sebab apa? Kita dah tahu kita mati bila, tapi sekurang-kurangnya biarlah usaha dan ikhtiar kita masa kita mati itu dalam keadaan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terus berdoa agar kematian kita ini tidak menjadi fitnah dan juga tidak menyusahkan waris-waris yang akan kita tinggalkan nanti. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan meletakkan kita di kalangan orang-orang yang soleh. Maka yang terbaik itu sudah pasti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba yang lemah sentiasa berpaut dan bergantung harap hanya kepadanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة. سبحانك اللهم